Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung Sains Tingkatan 2 Bab 3 Nutrisi. Okay, kita akan lihat beberapa soalan yang berikut. Yang pertama, jenis-jenis makanan yang akan memberikan tenaga kepada kita. Kita akan lihat contoh-contoh makanan tersebut. Yang kedua, bagaimana keperluan tenaga bagi individu berbeza antara satu sama lain. Yang ketiga, kita nak bincangkan makanan yang kita makan tu apa berlaku kepadanya. Okey, jadi 3 soalan ini kita akan bincangkan jawapannya dalam bab 3 nutrisi. Okey, kita teruskan. Okey, yang pertama 3.1 kelas makanan. Okey, makanan yang kita makan merujuk kepada diet yang kita makan. Okey, selain daripada membekalkan tenaga, makanan tersebut perlu untuk menjaga kesihatan. Okey, di gambar foto 3.1 merujuk kepada 2 contoh makanan yang merupakan keperluan asas kepada kita manusia. Makanan terbahagi kepada 7 kelas utama. Okey, yang pertama karbohidrat. Yang kedua protein. Yang ketiga lemak. Yang keempat vitamin. Yang kelima mineral. Yang keenam pelawas, dan yang terakhir yang ketujuh air. Okey, kita akan bincangkan satu-satu kelas-kelas makanan yang disebutkan. Karbohidrat merujuk kepada sebatian organik yang mengandungi unsur-unsur karbon, unsur-unsur hidrogen dan unsur-unsur oksigen di dalamnya. Okey. Jadi apabila kita lihat sesuatu sebatian tersebut mengandungi unsur yang disebutkan tadi, maka ianya merujuk kepada karbohidrat. Okey, apa fungsi dia? Satu, dia membekalkan tenaga yang sangat banyak. Okey, contoh-contoh makanan yang berkarbohidrat adalah kanji, glikogen dan juga selulosa. Jadi kanji, glikogen dan selulosa ini merupakan contoh karbohidrat. Okey, itulah yang pertama, kanji. Kanji adalah makanan simpanan dalam tumbuh-tumbuhan. Okey. Yang kedua, glikogen. Glikogen merupakan makanan simpanan untuk haiwan. Dan yang ketiga, selulosa merupakan karbohidrat yang akan membentuk dinding sel tumbuh-tumbuhan. Okey, ini adalah contoh-contoh makanan yang datangnya sumber karbohidrat. Protein adalah makanan yang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan juga nitrogen. Okey. Protein yang kita makan, contohnya ikan tu, akan dicernakan untuk membentuk unit asasnya iaitu asid amino. Okey. Fungsinya apa? Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan juga dalam membantu dalam pembaikan tisu-tisu badan yang rosak serta menggantikan sel-sel yang telah mati. Okey. Selain daripada untuk pertumbuhan dan untuk pembaikan tisu yang rosak, protein juga digunakan untuk mensintesis enzim, menghasilkan hormon dan juga menghasilkan antibody. Okey, itu adalah tentang protein. Okey, contoh-contoh makanan yang kaya dengan protein yang dapat lihat dekat sini. Okey, ayam. Okey, ayam adalah contoh protein, ke kacang, daging, telur dan juga makanan laut. Kwashiorkor adalah sejenis penyakit
kerana kekurangan protein. Okey, berlaku pada kanak-kanak berusia 1 hingga 3 tahun. Okey, jadi kalau anda kekurangan protein dalam diet, kemungkinan anda akan dapat penyakit kwashiorkor. Untuk lemak, di dalamnya ada unsur-unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Selain tiga ini, okey, lemak juga ada di dalamnya unsur gliserol dan juga asid lemak. Okey, sama macam karbohidrat, lemak merupakan sumber untuk tenaga. Okey, tetapi beza je dengan karbohidrat, lemak membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga daripada karbohidrat. Okey, fungsi lemak yang pertama, membantu untuk melindungi organ-organ badan seperti jantung dan ginjal. Okey, jadi jantung dan ginjal akan dilindungi oleh lapisan lemak. Selain dapat melindungi organ-organ badan, lemak juga bertindak sebagai pengangkut untuk vitamin A, D, E dan K. Okey, dan lemak yang berlebihan disimpan di bawah kulit dan dijadikan sebagai penebat haba bagi mengawal suhu badan. Okey, kalau terlampau banyak, lagi panaslah individu tersebut. Kenapa? Terlampau banyak haba yang tersimpan. Okay, kalau rujuk dalam gambar ni, contoh-contoh sumber-sumber lemak: kacang tanah, minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan juga mentega. Okey, itu yang ketiga. Next, yang keempat, vitamin. Okey, vitamin merupakan serbatan organik juga. Okey, tetapi ianya tidak membekalkan tenaga, tetapi diperlukan oleh badan dalam kuantiti sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Okey, ada 2 kelas vitamin. Satu, vitamin larut air. Yang kedua, vitamin yang larut lemak. Okey, contoh vitamin larut air, vitamin B dan C ni. Okey, contoh vitamin larut lemak, vitamin A, D, E dan K. Okey, contoh vitamin makanan yang kaya dengan vitamin: susu, daging, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, next, jadual 3.1. Okey, jenis-jenis sumber kepentingan dan juga kesan kekurangan vitamin. Okey, boleh rujuk sama-sama jadual 3.1 ni. Apa vitamin yang berkaitan, sumber-sumbernya daripada mana, kepentingan vitamin berkenaan dan juga apakah kesan kekurangan jika vitamin berkenaan tak mencukupi. Okay, kita ambil contoh lah. Kita ambil vitamin C kat sini. Vitamin C kita boleh dapat daripada sumber buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Contohnya apa? Buah oren. Okay. Vitamin C ni baik untuk satu, melawan jangkitan penyakit. Okay, jadi dia membantu badan kita daripada jangkitan-jangkitan penyakit. Yang kedua, dia boleh juga membantu memelihara kesihatan gusi dan juga mulut. Okay, jadi vitamin C ni kepentingannya 2 ni lah. Dan jika kita kekurangan vitamin C, kita mudah akan dapat penyakit gusi berdarah ataupun namanya scurvy. Okay, jadi kalau ada pelajar, murid yang selalu gusinya berdarah, tambah-tambahlah makanan yang kaya dengan vitamin C, makan buah-buahan dan makan sayur-sayuran. Okay, jadi ada vitamin yang lain, boleh rujuk dalam jadual tersebut. Okay, untuk melihat sumber-sumbernya, kepentingannya dan juga kesan kekurangan. Kita ambil contoh lagi satu lah. Vitamin E, kita boleh dapat daripada bijiran dan sayur-sayuran hijau. Fungsinya memelihara fungsi sistem pembiakan. Jadi jika kita kurang makan makanan yang vitamin E, kemungkinan kita akan mengalami masalah kemandulan ataupun keguguran fetus untuk wanita. Okey, itu contoh-contoh lah.
Dia boleh rujuk vitamin yang lain, fungsi, kepentingan dan kesan kekurangan dia. Pelawas ialah bahan yang tidak boleh diuraikan oleh sistem pencernaan. Okey. Bila kita makan, dia akan keluar balik. Okey, pelawas daripada selulosa, iaitu bahagian yang ada dalam dinding sel tumbuh-tumbuhan. Jadi apa fungsi dia? Pelawas penting untuk merangsang peristalsis. Apa itu peristalsis? Pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot di salur pencernaan, contohnya di bahagian esofagus, di bahagian usus kecil dan di bahagian usus besar. Jadi apa fungsi sebenarnya ni? Okey, ianya membantu menggerakkan makanan di sepanjang salur berkenaan. Okey, jadi makanan tersebut dapat digerakkan, dan jika kita kekurangan pelawas, masalah utama yang kita akan dapat adalah sembelit. Okey, contoh-contoh makanan yang kaya dengan sumber pelawas: sayur-sayuran, biji-bijian, roti, okey, gandum yang berserat. Mineral adalah bahan bukan organik. Okey, tidak membekalkan tenaga juga, sama macam vitamin. Okey, diperlukan dalam kuantiti kecil untuk mengawal atur, fungsi dia mengawal atur proses-proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Okey, kita akan lihat contoh-contoh mineral dan kepentingannya pada jadual 3.2 ni. Okey, kita ada kalsium, kita ada natrium, contoh-contoh mineral, besi, iodin, fosforus dan kalium. Okay, dan setiap mineral ni kita boleh dapat daripada sumber-sumber yang dinyatakan di sebelah dia lah. Okay, contohnya iodin kita boleh dapat daripada makanan laut dan juga buah-buahan. Fungsi iodin membantu dalam fungsi kelenjar tiroid. Okay, dan jika kita kurang makan makanan yang ada mineral iodin ni, kita mungkin akan dapat penyakit goiter. Okay, macam mana bentuk penyakit goiter tu kita akan lihat nantilah. Okay, jadi setiap mineral ni ada fungsi dia, kepentingan dia, ada kesan kekurangannya jika kita tak ambil. Dan yang terakhir sekali adalah air. Air adalah sebatan yang sangat penting kepada badan. Okay, dalam air kita akan jumpa unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Fungsinya bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan juga sebagai medium pengangkutan kepada nutrien yang kita makan dan kepada oksigen yang kita sedut. Okey, ianya mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dan garam mineral yang berlebihan keluar dari sel serta mengawal atur suhu badan melalui proses penyejatan peluh. Okey, jadi air itu penting. Okey, contoh sumber air kat situ kita lihat jus buah-buahan dan juga tembikai.